yang saya hormati Dr. Khairul Anwar selaku keynote ataupun ucap pertama pada seminar kita untuk hari ini. Yang saya hormati Puan Nur Asfalilawati binti Razali, Nur PPD Ikan Khas daerah Pasir Gudang, GPK Pentadbiran dan Kurikulum daerah Pasir Gudang. Boleh angkat tangan GPK Pentadbiran. GPK 1, biasa kita sebut GPK 1 kan. Okey, tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan julung-julung kali kita adakan seminar sebegini. Boleh kita tepuk tangan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya mungkin akan ada ambil masa sikit. Pagi tadi memang agak rushing, ada sikit tinggal barang, tinggal pergi pejabat balik. Biasalah dalam kita mengendalikan program ini ada saja cabaran dia. Itu juga dalam kerja buat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa hari ini kita nak laksanakan seminar ini. Mungkin ada yang kena takwan. Sikit saya nak bagi housekeeping sikit. Tandas kita, ni tandas kita penting. Tandas kita sebelah kiri kanan ada. Kemudian tuan-tuan, inilah dewan yang setakat ni yang kita dapat buat masa ni. Mungkin akan datang kalau bagi kita lebih, kita boleh buatlah tempat yang lebih selesa lah di hotel atau sebagainya. Okey, tuan-tuan perlu berada di sini sehinggalah selesai majlis kita, majlis penutup bersama PPD kita. PPD akan hadir. Saya tak tahu lagi PPD kita dijangkakan dalam pukul 12. Tak tahulah kalau Tuan Haji ke Suandi boleh tiba muncul, kita kena ready lah. Tiba-tiba dia masuk ke depan ke belakang tuan-tuan, kena get ready. Okey, timbalan kita juga, timbalan PPD Pembelajaran Puan Suryani binti Samsudin. Okey, mereka akan hadir. Jadi tuan-tuan perlu kekal bersama dengan kita. Kita semua berada sehingga selesai program kita ini. Tak lama tuan-tuan, besok kita dah cuti kan. Okey. Jadi sebarang apa-apa juga isu tuan-tuan masalah rujuk dengan saya ataupun Puan Asfalilawati. Saya kenalkan Puan Nur Asfalilawati, ni partner saya yang baru. Dulu saya seorang. Silakan Puan cuba berdiri sikit. Saya nak kenalkan Puan Nur Asfalilawati binti Razali. Beliau ni dulu GPK Ikan Khas daerah Pasir Gudang, SK Taman Daya 3. Jadi dilantik baru saja bulan lepas kan? Betul tak? Okey. Dulu pejawatan ini seorang saja sebelum bersuturan. Jawatan ini seorang. Jadi bila selepas bersuturan saya lupa Cik Khairul. Terima kasih Cik Khairul dari USTP yang dapat bersama dengan kita. Kita punya seminar ini dirakam terus secara online melalui platform kita, Cikgu YouTube, Cikgu Sabik. Ada Cikgu Sabik? Saya tak nampak lagi Cikgu Sabik ni. Dengan kata ada, keluar sekejap. Okey. Kita ada channel YouTube Sektor Pembelajaran yang mana kita telah mulakan inisiatif ini sejak bila? Sebelum PKP ke? Mula PKP. Cikgu Herul. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Webinar secara online pembelajaran dalam talian telah kita mulakan seawal PKP itu. Dan saya dah maklum Pendidikan Khas daerah Pasir Gudang telah mulakan paling awal webinar itu dan diikuti oleh bidang-bidang yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Saya mulakan sesi ucap pertama saya pada pagi ini dengan data. Boleh Cikgu Asfalilawati kita tunjukkan data dulu. Kenapa tuan-tuan GPK Pentadbiran dan Kurikulum sebenarnya saya nak jemput PGP, tapi atas nasihat rakan-rakan rakan-rakan di PPD, rakan-rakan di sektor pengurusan sekolah, di sektor pembelajaran kata kita kena jemput GPK Pentadbiran dulu. Yang mana sekolah mereka ini
ada terdapatnya MBK. Apa MBK tuan-tuan dan puan? Iaitu murid berkeperluan khas, ataupun OKU lah. Jangan tak tahu. Saya terkejut dapat panggilan ada yang tanya saya apa itu MBK. Saya harap janganlah kita tak ambil tahu. MBK istilah biasa kita gunakan dalam pendidikan. Kalau di luar mungkin orang tak berapa biasa istilah MBK ini. Mereka lebih biasa dengan istilah OKU. Orang kurang upaya, bukan orang kelainan upaya. Okey. Jadi tuan-tuan puan, ini data kita, data yang dikumpulkan dari semua daerah. Ini jabatan yang kumpulkan. Di data ini data awal, data awal. Okey. Data awal ni masih lagi nak kemaskini, nak bunyikan lagi. Jadi tuan-tuan puan sekarang ni murid keseluruhan di daerah Pasir Gudang ada 1641, lebih kurang lah dengan data IMK kita. IMK ada lagi satu istilah yang mana bermaksud dalam murid khas. Okey. Jadi taburan murid ini berada di semua sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Daripada sekolah yang ada program pendidikan khas integrasi atau PPKI, hinggalah sekolah yang tak ada PPKI. Sekolah yang mana tuan-tuan daripada sekolah yang tak ada PPKI kena hadir pada pagi ini, yang kita jemput. Sekurang-kurangnya di sekolah tuan-tuan itu ada seorang murid MBK, maka kita jemput hadir bersama dalam seminar ini. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita sama-sama berkongsi maklumat, untuk sama-sama kita mendapat idea, berkongsi pandangan, kita mendapat input bagaimana kita nak menguruskan MBK kita ini. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah berlakunya beberapa perkara yang kita tak nak benda ini terus berlaku. Telah berlakunya keciciran antaranya allow murid khas ini. Dah berapa tahun dia masuk di sekolah ini, dia ada kad OKU tapi dia tercicir dari segi allow. Jadi saya terkejut, pada minggu ini saja saya dapat 2 orang yang bagi tahu tak dapat allow lagi. Sedangkan kita telah maklumkan melalui saluran utama kita, melalui portal kita, melalui telegram kita. Okey. Yang fasa pertama yang baru lepas itu, yang sebelum raya itu pun masih ada lagi yang baru perasan ada kemasukan duit di sekolah. Jadi kita tak nak perkara ini berterusan, maka kita jemput tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya keperluan MBK ini saja dari segi bantuan, dan juga kita nakkan MBK kita ini terus dapat mengikuti pembelajaran mengikuti kurikulum yang sepatutnya ataupun hak dia dalam pendidikan. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, tuan-tuan akan dikongsikan dengan rakan-rakan pembentang daripada pendidikan khas. Kita ada 8 orang. Sebentar tadi kita baru saja Dr. Khairul Anwar baru saja berkongsi dengan dapatan kajian beliau. Beliau ni sangat berpengalaman, pakar dalam inklusif, pakar dalam pendidikan khas, yang merupakan salah seorang mentor saya lah dalam menyiapkan kajian PhD saya lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Khairul dapat luangkan masa bersama dengan kita. Dr. Khairul ini dulu saya memang dulu JB Pasir Gudang ni satu daerah kan, kemudian dipecah. Dr. Khairul di Pasir Gudang, kemudian Dr. Khairul naik pangkat sebagai JPG Pendidikan Khas di JB sehingga kini lah. Saya tak boleh tarik dia. Dr. Khairul saya tak boleh nak tarik Dr. Khairul ke Pasir Gudang masa ini. Tengoklah kalau ada keperluan nanti, kalau Dr. Khairul nak lah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita bawakan terima kasih kepada Dr. Khairul. Ini dia data kita. Jadi fokus kita seminar pada hari ini, pada pagi ini, ialah kepada bagaimana
kita selaku pentadbir, pemimpin nak mengurus murid-murid MBK ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu sebelum dilantik sebagai penolong PPD Pendidikan Khas, saya adalah pegawai Fasil Dinas dan Pemulihan Khas. Sebelum itu saya cikgu lah. Kita ni semua ni guru. Okay? Kemudian dilamar ke tempat-tempat untuk jalankan tanggungjawab kita lah. Kita ni kalau memang seorang yang komiten, di mana-mana pun kita boleh, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kalau dulu unit pendidikan khas ini di bawah unit urusan sekolah menengah. Jadi kali ini di bawah sektor pembelajaran. Okay? Jadi yang mana fokus utamanya lah kepada kurikulum. Tapi yang lain-lain itu kita perlu juga memberi sokongan, antaranya allowance, kemudian pembangunan fasiliti dan sebagainya. Jadi tajuk saya pada pagi ini lebih kepada kita nak berkongsi tentang isu dan cabaran dalam kita nak mengusahakan kemajadian MBK kita ini. Sama ada dia dalam PPKI ataupun dia berada dalam kelas perdana, kelas arus perdana, yang mana kita kategorikan ini sebagai murid inklusif. Tuan-tuan dan puan-puan, murid MBK kita ini bukannya selamanya diduduk dalam PPKI. Jika dia dah boleh, dah banyak peningkatan perubahan dia, memang kita akan keluarkan dia, tuan-tuan. Yang mana ini merupakan KPI kita, KPI ataupun sasaran kita, yang mana mereka yang dah boleh ini, kita nak harus perdanakan dia, kita nak kembalikan dia dalam masyarakat. Ini dia. Ini saya lah dengan partner saya Puan Asfalillah dalam kita membicarakan apa yang kita nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Okey. Baik, sedikit tentang definisi tentang pengurusan merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian. Okey. Kerana berdasarkan kajian-kajian lepas, boleh ubah pengurusan seperti kepimpinan guru adalah pengaruh utama dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik pelajar. Okey, seiringlah dengan transformasi pendidikan yang mana kita nakkan kualiti sekolah itu dan kemajadian murid. Kan? Okey. Terus kepimpinan, okey. Dah masuk tu. Okey. Itulah. Okey, kepimpinan sebagai proses mempengaruhi antara pemimpin dengan pengikut. Ini definisi asas untuk mencapai objektif organisasi. Jadi tuan-tuan adalah penerajunya lah di sekolah selepas PGP kita. Tuan-tuan puan juga dah mainkan peranan yang membantu, yang menyokong PGP kita ini dalam meneruskan agenda pendidikan. Silakan lagi Cikgu Asfalillah okey, cabaran ini apakah itu cabaran, unsur, faktor. Okey, ini daripada Kamus Dewan. Isu tuan-tuan kita ni dalam pendidikan kita nak kena kenal lah apa isu, apa masalah, apakah cabaran. Jadi kalau isu ni satu bermaksud yang besar lah, perkara pokok. Dalam pendidikan, kebiasaannya kita akan lihat isu tu datang dari mana. Sama ada isu pentadbir, kepimpinan, ataupun guru, ataupun murid. Ini yang paling asal kita lihat isu. Dan daripada tiga-tiga isu ini, kita akan lihat yang mana menjadi faktor dominan, yang manakah yang memberi impak yang besar, yang perlu kita beri perhatian. Okey. Jadi ini tiga isu utama yang kita jadi amalan kita melihat isu itu. Okey. Terus. Okey, dalam pendidikan khas tuan-tuan, sama juga dengan murid perdana, dari segi kemudahan itu, fasiliti. Memang kita dalam proses nak tambah baik kemudahan atau fasiliti, bukan hanya perdana MBK kita lah, dalam bidang ini kita fokuskan pada MBK kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
buat masa ini kita ada 34 PPKI atau program pendidikan hal integrasi di hadapan Pasir Gudang. InsyaAllah akan ada lagi perluasan atau kita nak buka lagi PPKI, sebab pada tahun ini tuan-tuan, bukan tahun ini, tahun-tahun sebelum itu kita lihat grafnya semakin meningkat. Semakin meningkat itu di Pasir Gudang. Itu juga saya rasa, saya pun dah tanya partner saya di Johor Bahru, dia kata berlaku juga peningkatan yang sangat ketara di Johor Bahru, Pasir Gudang. Kalau tak hantar ke JP ke Pasir Gudang, begitu juga sebaliknya. Sebab ada kategori-kategori yang ataupun sekolah atau akses yang Dr. Carol sebut tadi, akses itu tidak ada di Pasir Gudang. Contohnya kategori penglihatan, kategori pendengaran, kita tidak ada di Pasir Gudang. Jadi kita kena terdekat lagi di Johor Bahru, kita ada SKPK Princess Elizabeth yang mana fokus kepada pendengaran, kan Dr. Carol? Pendengaran, okey. Dan SKPK Tun Aminah, Taman Tun Aminah, itu mendengar. Isi mana fokus pada itu feeder dia lah. Jadi di Pasir Gudang ni kita tak ada tuan-tuan puan, jadi tuan-tuan puan kena maklum. Mungkin tuan-tuan puan yang didatangi oleh ibu bapa kita ni tanya, anak saya ni kategori penglihatan, atau dulu panggil ada ke sebut, ada yang sebut pekak, buta, paling mudah lah kan, kategori pekak, kategori buta yang datang. Bila tuan-tuan lihat kad OKU itu, dia nak sekolah dekat sekolah kita, tapi kita tak dapat nak beri akses di situ sebab tidak ada, sebab mereka ni ada keperluan dia. Okey, jadi bila sebaiknya sebenarnya kalau dulu pendaftaran tidak secara online lah, sekarang ni pendaftaran online. Jadi murid penglihatan atau pekak atau budak bisu ini, pendengaran dan penglihatan ni, kurikulum dia adalah kurikulum perdana. Kalau itu sahaja kategori dia. Kalau dia ada ciri pelbagai atau multiple, maka dia boleh masuk dalam PPKI kita atau program pendidikan hal integrasi lah. Kita ini tuan-tuan dan puan di Pasir Gudang, kita ada dua program untuk MBK kita. Satu ialah PPKI, program pendidikan integrasi. Satu lagi program pendidikan inklusif, PPI, program pendidikan inklusif. Jadi itu dua saja. Kita tak ada SKPK, SPK, sekolah pendidikan khas rendah dan menengah. Kita tidak ada buat masa ini. InsyaAllah kita dalam usaha lah untuk mohon keperluan-keperluan itu. Sebab dah ada murid itu di sini. Saya dapati ada di sekolah kita yang murid masalah pendengaran tu ada. Dah ada. Jadi kita cuba nak usahakan, kalau dapat kita buka, maka adalah kategori itu. Jadi tuan-tuan tahu bila nanti kita akan umumkan, okey, dalam usaha lah masa ini. Jadi ini antara isunya. Setakat ni ada 6 bantuan sokongan kepada MBK kita, selain daripada allowance, ada juga bantuan-bantuan lain yang kita perlukan untuk MBK, untuk menyokong MBK kita ini. Jadi sokongan ini memang sangat perlu kepada MBK kita inilah. Kemudian ada isu berkaitan dengan pedagogi, kurikulum dan pentafsiran yang mana masih lagi yang kita perlu tambah baik. Ada juga di kalangan guru-guru kita ini masih kurang jelas dari segi murid ini nak bagi kurikulum apa dan sebagainya. Ataupun ada juga menurut dapatan daripada NASI, daripada dapatan JPM mengatakan kurikulum kita ini masih lagi belum sistematik lagi. Terima kasih. Di peringatan kedua. Okey, dalam pendidikan khas ini melibatkan banyak pihak-pihak kepentingan ataupun pemegang taruh. Kalau semua pemegang taruh ini tidak berperanan, agak sukar kita nak menjayakan hasrat untuk MBK kita ini. Ini cabaran daripada isu utama yang kita hadapi. Kita juga berdepan cabaran-cabaran antara ibu bapa yang mungkin tidak jelas atau tidak faham tentang aspirasi pendidikan khas itu bagaimana. Jadi macam-macam lah tuntutan dia, ataupun tuan-tuan sendiri mungkin tak tahu macam mana nak explain kepada ibu bapa kita ini, maka dia pun masih tak puas hati, masih dia terus menuntut. Kemudian faktor-faktor persekitaran, komuniti masyarakat dalam kita nak menjayakan ataupun kita nak mengusahakan penguasaan salah satu kemahiran
untuk MBK kita ini, kita perlukan sokongan daripada masyarakat, komuniti, dan tidak lupa juga kita juga menghadapi cabaran daripada pihak atasan kita lah, KPM, jabatan, PBD juga, mereka juga ada KPI atau tuntutan yang kita perlu penuhi. Tuan-tuan juga perlu bersama dengan kita untuk kita mencapai hasrat ini. Ini cabaran yang siasa ada lah dalam, bukan sahaja perdana, berikan khas juga. Silakan. Bagaimana? Okey, ini BPI tuan-tuan dan puan, kita baru saja mengumumkan daripada perhimpunan bulanan yang lepas, dan kita telah mengadakan bengkel penantaran tentang BPI ini. Selain daripada matlamat seminar ni untuk perkongsian tentang MBK, kita juga nak sebar luaskan yang ini tuan-tuan dan puan. BPI kita dah ada 7 pusat untuk BPI ini yang merupakan center atau showcase lah kepada, dia merupakan dia akan menjalinkan jaringan dan jalinan kepada tuan-tuan dan puan dalam melaksanakan program inklusif ini tuan-tuan dan puan. Jadi yang ini antara cabaran yang kita hadapi. Nanti kita akan perincikan lagi lah tentang BPI ini. Dia satu topik yang besar. Ini pakarnya ada di sini, mungkin kita akan jemput lagi untuk BPI ini. Silakan. Okey, PBD, kita nak taksir MBK kita ini, nak taksir macam mana. Itu juga menjadi cabaran. MBK kita ini, kalau masih lagi ada masalah tingkah laku berdasarkan domain-domain, tapi itu adalah PPKI lah. Tapi bagaimana kalau MBK kita ini ada di perdana, mungkin dia ada masalah tingkah laku, mungkin peringkat awal dia tak nampak, kita rasakan dia okey, tetapi dia ada masalah tingkah laku. Jadi itu perlu perbincangan, perlu diputuskan dalam jawatankuasa peringkat sekolah. Silakan, ada lagi. Ini tuan-tuan puan, kenal tak murid ini? Ini antara contoh yang kita nampak, murid MBK. Mungkin kita nampak murid MBK itu sama saja, tetapi dia murid MBK. Mungkin kita nampak dia ada berbeza. Ini antaranya mungkin kategori yang Down syndrome yang kita nampak. Ini definisi murid MBK tuan-tuan puan yang sebagaimana ada dalam peraturan 2013. Ini adalah punca kuasa ataupun rujukan yang kita perlu tahu dalam pendidikan, pendidikan khas khususnya. Peraturan pendidikan khas 2013, buku pengoperasian PPKI 2015, ada akta dia lagi, tapi cukuplah itu. Informasi ini tuan-tuan boleh rujuk. Okey, lagi. Okey, ini tuan-tuan, ini 6 kategori yang dikeluarkan oleh KPI yang menjadi kategori khusus yang kita kategorikan MBK kita ini. Penglihatan, pendengaran, ada, kemudian pertuturan, pertuturan boleh masuk PPKI kita. Kemudian fizikal, tidak, fizikal dia boleh buka perdana. Okey, kemudian pembelajaran, okey, boleh masuk PPKI kita. Pembelajaran, kemudian dia multiple atau pelbagai. Ini 1, 2, 3. 3 pertuturan, pembelajaran, pelbagai boleh masuk PPKI kita. Yang lain dia ada kelas yang khusus. Tapi kalau dia multiple, dia boleh juga masuk PPKI kita. Yang fizikal ini, dia fizikal, pendengar fizikal ini memang ada dengan tuan-tuan puan di perdana. Dia inklusif. Baik. Teruskan. Ini zero reject policy tuan-tuan puan. Kalau MBK kita ini ada masalah pengangkutan, dia memang boleh pergi di sekolah mana-mana. Bagaimanapun kita, macam mana pun kita akan cuba advise dia. Memang kena usaha tuan-tuan, mak ayah kita ni semua dapat akses yang betul. Tapi kalau dia tak mampu juga, memang dia terpaksalah sekolah yang berhampiran dengan dia, sebab dia menghadapi masalah mungkin pengangkutan dan sebagainya. Kalau dia masalah pembelajaran, dia tak boleh nak pergi PPKI kita yang sekolah sekolah yang ada sebelah rumah dia tu kan. Jadi dia boleh pergi situ. Tuan-tuan terpaksa menerima. Kena terima dia, dan ada tuntutan dia lah, ada keperluan dia. Ini zero reject policy, satu dasar yang sedia ada, bukan satu yang baru. Jadi yang mana kalau murid kita fizikal yang ada wheelchair itu, kalau dia nak pergi ke sekolah yang tak ada PPKI, ataupun dia nak pergi sekolah mana-mana, sekolah mana-mana dia boleh, dia boleh. Okey, jadi kita kena ubah suai mengikut semampu kita lah. Kalau boleh memang kita pergi sekolah yang mana sekolah yang adalah kemudahan-kemudahan ini. Sebab ada sekolah kita yang mana belum lengkap ni. Ada sekolah yang saya pergi belum ada lagi tandas mesra, okey, belum ada lagi. Even di PPK kita juga bukan semuanya
sudah tandas mesra OKU. Belum lagi, ada yang belum. Kita dalam usaha. Tahun lepas kita ada 7 PPKI kita yang telah menerima peruntukan. Tahun-tahun sebelum ni ada juga, tapi tahun ini kita dapat 3 basuan yang mana kita akan dan telah basuan ikut spek-spek pendidikan khas untuk MBK kita ini. Okey, teruskan lagi apa? Ini tuan-tuan, satu jawatankuasa yang sangat penting, bukan hanya dalam PPKI, di perdana juga perlu ada, terutama sekolah-sekolah yang ada MBK yang tak ada PPKI. Tuan-tuan, jawatankuasa yang sangat penting dalam menentukan hala tuju murid MBK kita. Tuan-tuan ada murid MBK di sekolah yang tak ada PPKI, di sekolah tuan-tuan yang mana budak itu mungkin tahun 6, tahun depan, sekali tahun 5 kan, dia budak MBK, dia mungkin mal dalam ciri tertentu, disleksia ke autism ke, tapi dia tak ada masalah tingkah laku, dia dah inklusif, dia tak ada masalah dalam tingkah laku, dia boleh berada di perdana. Dia mungkin tuan-tuan menghadapi masalah dari segi dia mungkin agak lewat dari segi perkembangan, dari segi kognitif, ataupun dia belum capai tahap sebenarnya budak perdana yang lain. Mungkin tahun 6, tahun ni dia ambil UPSR, tapi tuan-tuan lihat dia belum capai tahap ataupun mungkin tak sesuai dia nak ambil UPSR. Masa itu tuan-tuan boleh buat keputusan sama ada dah berbincang dengan ibu bapa, sama ada dia tak ambil UPSR ataupun dia ambil PSR. Itu antara pilihan dia yang perlu tuan-tuan buat keputusan dalam jawatankuasa ini. Itu antara yang cabaran dia ataupun yang kita perlu selesaikanlah di peringkat sekolah. Yang mana jawatankuasa ini berusikan oleh PGP kita lah. Tuan-tuan nanti perlu lihat dalam kita buku panduan kita siapakah ahli jawatankuasa itu. Kemudian ada lagi murid-murid kita ini, tuan-tuan dan puan, setiap hari kalau di Johor tu kata pegawai rakan saya tu, setiap hari ada saja murid ini yang daftar masuk. Begitu juga di Pasir Gudang, ada saja yang baru dapat pengesahan doktor nak masuk PPKI. Tapi tuan-tuan puan, sejak bermula tahun ini, tahun lepas, tahun ni lah, tahun ni kita Jabatan PPD ada kuasa untuk menentukan sama ada murid ini tak semestinya boleh masuk terus PPKI. Jadi kita boleh beri masa pada MBK kita ini atas perbincangan juga dengan parent. Sama ada kita bagi masa dia lagi. Kalau dia tahun 1, budak 7 tahun, dia didapati MBK, tapi bila kita nilai dia tak ada turut mana tuan-tuan puan, tak ada turut mana, tak ada masalah tingkah laku. Mungkin ada keciciran sikit, jadi kita minta dia masuk, dia kekal dulu di perdana sampai hujung tahun ni dan mengikuti program pemilihan khas. Dan kita akan follow dia punya progress dia. Kalau tidak ada peningkatan, kalau statik saja, jadi waktu itu kena laporkan pada kita dan kita buat keputusan dia masuk ke PPKI. Itu antara tindakan terkini kita lah. Kalau tidak, memang kalau sebab sekarang ini memang ramai, kita pun dah tak boleh, PPKI kita memang sangat terhad. Okey, saya pun dah memang dalam usaha untuk membuat perluasan, tapi belum tentu lagi. Kita doakan supaya kita dapat beri ruang dan akses kepada MBK kita ini. Jadi jawatankuasa saya kepada tuan-tuan kepada semua sekolah yang ada MBK. Okey, ini peluang yang untuk MBK kita. Sebenarnya saya cakap tadi SPK kita tak ada, kita ada PPKI dengan PPI. Okey, terus lagi apa? Ini bantuan sokongan untuk MBK kita ini. MBK kita ini ada dalam 150 tuan-tuan. Guru PPK khas kita pun ada. CPK pun ada kan? CPK ada kan? CPK PPK khas, sorry. Ada. Yalah. Okey. Bayaran asrama. Ini kelebihan dia tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, MBK kita ini boleh extend masa belajar dia, kita boleh extend 2 tahun. Tapi baik-baiknya janganlah dia extend di rendah ataupun tapi sebenarnya ada keperluan dan justifikasinya. Untuk rendah, menurut Dr. Khairul kata sebaiknya janganlah di extend. Betul Dr. Khairul? Untuk di rendah ini. Kalau dia dah habis 12 tahun tu, seloknya dia pergi ke menengah. Jangan extend sampai 2 tahun lagi. Okey?
Kemudian kalau di menengah ada juga extend 2 tahun, tapi ada keperluan yang antaranya mungkin dia ambil SKM untuk persijilan, itu yes, kita boleh beri extend lagi. Okey. Itu sama juga kita ada PPM di perkenaan ni kita tak adalah PPM di perdana kita ada PPM. Ini pun juga salah satu cabaran sebab kalau ikut dia punya nisbahnya di rendah, kita ada untuk murid dengan PPM 10, dia rendah lah 10 seorang PPM. Kalau di menengah 15 seorang PPM. Kalau di kelas PPKI ini 2 orang guru nisbah 6.5 ataupun 7 lah, maksimum sampai 8 itu pun dah maksimum. Kau boleh kita nak extend lagi okey, tapi itu pun bergantung pada keluasan kelas kita jugalah. Kalau sekarang ni pun tak semua PPKI kita ini mengikut spek yang ditetapkan oleh BPHAS. Luas kelas kita sekarang ini 1.5 B. Okay, lagi slide kita next. Ini data tahun lepas, ini data dikumpulkan oleh BPHAS. Ini taburan tuan-tuan boleh lihat. Dan saya percaya dia akan terus meningkat lagi. Ini juga data peringkat khas yang dikumpulkan ini untuk program inklusif. Tengok Johor 707. Dia akan meningkat lagi. Seiring dengan Selangor yang tinggi. Mari lagi. Okey, terus lagi. Okey, ini data juga data mengikut kategori. Nanti kita pun nak buat jugalah sekolah-sekolah saya rasa dah buat analisis. Nanti kita nak buat di peringkat daerah kategori-kategori ini. LD ini juga istilah-istilah yang tuan-tuan perlu tahu jugalah. Terus lagi. Okey, ni PPI nanti kita akan pergi lagi mungkin ada seminar khusus lah untuk PPI ni. Teruskan. Okey, ini kategori untuk ketidakupayaan atau pendengaran. Ada yang kita ada tahap MBK kita ini. Ada tahap yang severe, yang teruk, yang sederhana dan yang tak teruk lah atau yang ringan ataupun kita istilahkan ada yang murid kemusiaan rendah, sederhana dan tinggi. Itu istilahnya dalam untuk kategori MBK ini. Okey, teruskan lagi. Ini sekolah-sekolah ni tuan-tuan kalau Google BPR ni sekarang sangat aktif dalam memberi infografik tentang pendidikan khas dan MBK ini. Jadi ada sekolah-sekolah yang ada setakat ini ada di Malaysia. Okey, teruskan. Baik, ini tuan-tuan dan puan-puan, MBK kita ini boleh dia ada punca kuasanya yang boleh kita ubah sesuai kurikulumnya, kaedah, masa, bahan, BBM dan susunan aktiviti. Once dia dah sahkan MBK, murid perdana pun sekarang ni pun kita kena ambil juga kurikulum. Bukan kita main ambil aja kan budak kita. Jadi peringkat khas kita ini bagaimana Dr. Khairul kata, kurikulum tu ikut budak, ikut MBK kita. Bukan MBK ikut kurikulum. Okey? Teruskan. Okey. Sama juga yang tadi, dia berdasarkan peraturan peringkat khas 2013. Ini kod amalan, kita ada lagi satu buku untuk peringkat khas kod amalan untuk MBK. Next. Ini punca kuasa juga. Kita ada pra sekolah peringkat khas atau pra sekolah integrasi. Tuan-tuan masih kita ada 2. Satu di SK Taman Daya 2, satu lagi Seram 2. Kita dah mohon 3 tambahan 3 InsyaAllah lah akan buka. Okey. Ini sama, ini adalah PPKI. Okey. Teruskan, ini punca kuasa yang terdapat daripada buku pengoperasian PPKI 2015. Okey. Ini untuk PDPC. Ada juga instrumen-instrumen yang diguna pakai untuk kita menilai tahap MBK kita ini. Okey, teruskan. RBI. Tuan-tuan dan puan-puan, bezanya murid perdana dengan murid MBK ini dia ada RBI, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan-puan, ketua pengarah kita Datuk Dr. Habibah baru je dia buat pembentangan di UTM. Dia kata murid perdana ni mungkin tak lama lagi akan ada RBI. RBI ni kita nak mengekang dia. Kita nak menyelesaikan isu dia supaya dia dapat meneruskan pembelajaran. Kita nak selesaikan. Okey. Jadi budak perdana pun ada juga masalah kan? Bukan tak ada. Kan? Mungkin lagi teruk daripada murid MBK. Murid MBK kita yang lebih baik.
Itu bergantunglah subjektif lah, saya tak boleh nak cerita lebih ni. Okey, teruskan. So ni tentang RPM punya kuasa dia. Lagi ini tim baru kita bergambar hari tu. Hari ni kita akan bergambar lagi. Bukan hanya tim pendidikan khas, tuan-tuan juga akan bersama kita. Tuan-tuan dan puan, kita ada CPK pendidikan khas. Kita tak ada PGP pendidikan khas pada masa ini. Mungkin aku akan ada, kan? Dr. Carol ada ke? Pengetua pendidikan khas ada ke? Tak tahu. Yalah, kalau SKPK tu memang sekolah pendidikan khas, memanglah dah ada lah yang tu, kan? Jadi ada lagi ke? Ini sedikit tentang data di Pasir Gudang. Pada masa ini tuan-tuan boleh lihat peningkatan enrollment itu. Sekarang dah 1,600. Itu pun taburan itu menyeluruh lah di sekolah yang tak ada PKI. Okey, mendengar, rendah. Okey, ini 2 program yang saya sebutkan tadi. Next, apa lagi? Dah. Okey dah, ini dah. Okey. Ini sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi, PPI ada 7. Kan, ini akan jadi showcase kita lah untuk pelaksanaan PPI ini. Okey, kita dah capai lah PPI kalau berdasarkan PDM itu. Tapi untuk pelaksanaan secara menyeluruh, secara relatif kita belum lagi. Okey, tahun depan kita, tahun ni 65, menjelang 2020, KPI untuk inklusif tu dalam 75%. Kalau tak silap saya betul, 75%, 2025. Johor kata boleh capai awal, insyaAllah. Okey, lagi. Okey, ini sasaran kita. Sasaran kita nak wujudkan antaranya pusat betul dan pusat mani kalau dapat, sebab kita nak bantu MBK kita ini. Dr. Khairul tadi berkongsi bagaimana kita nak memberi kemahiran vocational kepada pemberi MBK ini di peringkat menengah. Itu hala tujuannya, laluan dia. Kalau dia mendengar, kita lebih menumpukan ataupun fokuskan kepada penguasaan asas atau penguasaan minimum 3M. Dia mendengar, kita akan fokuskan atau kita akan bantu penguasaan kemahiran sekurang-kurangnya kemahiran sosial lah untuk MBK kita ni. Apabila dia keluar, dia boleh hidup, dia boleh survive, dia boleh hidup lah. Okey, ni sasaran ini hasrat kita dah berjalan kolaboratif antara unit-unit. Kita memang kena buat begini, tuan-tuan. Begitu juga di sekolah, tuan-tuan. Pendidikan khas perdana memang kena bekerjasama untuk kita mencapai hasrat pendidikan kita, untuk MBK kita, untuk murid kita. InsyaAllah, tuan-tuan puan. Jadi ada lagi ke? Tadi ini nombor kontak saya. Tuan-tuan pun tahu saya di mana. Okey, pendidikan khas saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya, Pak Asparila juga. Kalau nak tanya lebih lanjut, nak gidip, nak tanya mungkin apa research pendidikan, boleh juga tanya pada Dr. Khairul. Kami juga insyaAllah kita menggalakkan, kita bantu sehinggalah kita dapat capai lah, kita dapat buat, kita dapat on track, kita dapat tambah baik kerja buat kita ini untuk kejayaan MBK atau murid kita, dan juga kita nak capai hasrat pendidikan kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.